Apa yang masuk terus ada suara tu. Okay, kalau masuk tu pastikan make sure mute suara anda ya, supaya tak ganggu yang lain, ganggu peserta-peserta yang lain lah. Okay, saya tengok dulu apa yang tu. Oh, ada orang tengah menunggu, patutlah. Okay, maaf. Okay. Admit all, admit all. Okay. Stop sharing dulu lah. Okay. Sarike, cikgu-cikgu daripada Sarike. Okay. Terima kasih kerana ada ya, hadir. Terima kasih. Cikgu dari Sarike. Ya, di Zoom ada 30 orang. Okay. Di cikgu ada kawan saya tak boleh masuk, kenapa ya? Dah make sure link tu dia tekan betul lah. Okay. Apa boleh tu lah yang masuk, sebab kadang-kadang ada masalah daripada segi apa ni line. So yang benda tu kita kena ambil kira lah. Baik, okay. Okay. Saya dah settlekan. Okay, kita menunggulah. Kita menunggu. So masing-masing rasanya tak ada masalah, sebab ada je ramai, bila ramai yang boleh masuk, maknanya tak ada masalah. Okay, boleh tengok pada Zoom juga. Okay. Yang di apa ni, okay. Okay, terima kasih Cikgu Julia. Live dia daripada Facebook saya, tak ada masalah. Good. Okay, maknanya semua tempat ada masalah sekarang. Okay, good. Baik. Kita akan masuk pada topik kita yang pertama. Sebelum itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera, selamat boleh kata petang. Okay. Selamat datang ke kelas online saya. Dan tujuan kelas ini diadakan adalah untuk memberi perkongsian mengenai Arzah Pemerakan Sebaya, yang mana perkongsian ini akan membantu lebih ramai orang lah sebenarnya. Okay. Baik. Selamat sejahtera partisipan. Okay, setakat ini kita ada 32 orang. Okay. Mohon mute ke anda punya mikrofon. Okay. Video tak ada masalah. Kalau nak on boleh, nak off pun tak ada masalah. Okay je. Masalah. Okay. So di pihak saya lah. Okay. Tapi yang pasti mohon sangat-sangat untuk mutekan anda punya mikrofon, video terpulang. Kalau rasa nak tunjuk muka pada saya, it's okay, tak ada masalah. Saya okay je, tak ada masalah. Okay, so kita boleh mulalah sekarang ya. Okay. So tajuk kita pada hari ini adalah dalam pada PRS. Okay. Yang mana saya yakin semua orang yang pernah ada di sekolah ataupun anda semua adalah memang seorang PRS tetap. Okay. Kalau apa ni, siapa yang baru first time, yang baru pertama kali join PRS, mungkin dia bela-bela banyak perkara yang dia masih lagi tak tahu. Okay. So sekarang ni kita nak beri pendedahan. Okay. Sebenarnya kalau ikut, memang tujuan asal untuk kelas ini adalah untuk untuk mereka-mereka yang baru saja berkecimpung sebagai seorang PRS. Okay. Walau bagaimanapun, kita bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain, kerana kita faham bukan mudah untuk, kadang-kadang PRS yang dah lama ni, dah 5 tahun. Ada yang saya tahu, saya faham, dah 3 tahun 5 pun bila kita tanya apa itu PRS, masih lagi tak boleh jawab. Betul tak cikgu-cikgu? Saya rasa kebanyakan cikgu-cikgu yang pernah mengendalikan PRS juga mungkin mengalami masalah, orang kata mungkin mengalami masalah tersebut. Okay. Baik. So kita masuk kepada tajuk kita yang pertama. Okay.
Baik, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu, siapakah saya, okay. Saya merupakan, nama saya lah Muhammad Hasnan Muhammad Salim, merupakan cikgu, guru bimbingan dan kaunseling di SMKA Tun Raha, Sungai Besar. Okey, dan pengalaman saya sebagai seorang kata guru kaunseling belum lagi lama seperti kawan-kawan yang lain lah. Namun pengalaman saya mengendalikan program-program berkaitan dengan PRS hampir 5 ke 6 tahun macam itulah. Okay, so kebanyakan guru-guru pun pernah orang kata selalu juga untuk panggil saya untuk bagi ceramah dan juga handle program yang berkaitan dengan PRS. Okay, itu sedikit sebanyak pasal saya, tak perlu banyak panjang cerita pasal PRS tersebut lah. Okay. Untuk yang guru-guru yang ada di Zoom, saya minta maaf saya tak boleh nak share screen untuk slide, tapi kalau guru-guru boleh on Facebook anda sendiri, boleh juga tengok secara live di Facebook juga, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, baik. Okay, itu sedikit-sedikit sebanyak pasal saya, tak perlu kita bicarakan dengan lebih panjang lagi. Okay, baik, kita teruskan. Baik, adakah anda semua tahu apa benda yang ada di apa ni di depan mata anda sekarang ni? Rasa anda tahu tak apakah? Dan apakah ini? Okey, ini adalah logo berkaitan dengan logo pemimpin rakan sembahyang. Kalau lihat di sebelah sebelah kiri saya, kalau ikut anda sebelah kanan lah, di sebelah kiri saya itu adalah logo lama PRS, tapi bukan lama pun, masih lagi digunakan sehingga sekarang. Okay. Dan di sebelah kanan saya logo yang telah pun di tracing, maksudnya telah diperbaiki, yang ditambah baik lagi lah. Okay. So kalau nampak dua-dua logo macam tu jangan rasa pelik pula. Okay, ada logo apa tak, itu sebenarnya masih lagi logo pemimpin akan sebaya macam itulah. Okay. Baik. Yang keduanya, cuba lihat logo tersebut. Saya rasa bila ingat tak, mungkin ada yang di kalangan anda yang ada buat quiz, sebelum ini ada buat quiz. Bila buat quiz yang saya orang kata saya berikan tu, majoriti pelajar tak dapat nak jawab, majoriti PRS tak dapat nak jawab berapa orang yang ada dalam logo tersebut, betul tak? Okay. Ada yang tulis 1 orang, ada yang tulis 2 orang, ada yang tulis 3 orang, kan? So benda-benda tersebut saya rasa perkara kecil yang orang tak nampak. Okay, perkara kecil yang orang tak nampak, dan kita mengharapkan sangatlah anda semua kena ambil cakna benda-benda macam ni. Kadang-kadang orang tak nampak. Okay. Kadang-kadang orang tak nampak benda ni, tapi itulah dia yang realiti. Okay. Baik. Keduanya, okay. Ada berapa orang tadi? Ada berapa orang yang dekat dalam logo? Ada 3, itu rasmi 3. Dan yang paling pentingnya, dekat logo ada 3 perkataan yang memang anda semua kena tahu, iaitu mendengar, memahami dan juga menolong. Ini 3 perkara yang penting lah perkataan ni. So benda tu sebenarnya berkait rapat, 3 perkataan ni berkait rapat dengan PRC itu sendiri. Okay, mendengar, memahami dan juga menolong. Okay, perkara-perkara ini kita akan bahaskan, tak adalah bahas, maksudnya kita akan tengok, lihat dengan lebih detail lagi insyaAllah sepanjang kelas ini berjalan nanti, insyaAllah. Okay, baik. Okay, so itu berkaitan dengan logo. Baik. Paling penting sekali sebenarnya, kena faham. Saya yakin ramai daripada PRS mungkin tak tahu di manakah sejarah perkembangan PRS itu sendiri. Okay. So yang ini yang mungkin ramai yang tak tahu. Okay. Saya yakin memang ramai yang orang kata mungkinlah, kalau kita kalau saya boleh jamin lah, okay, kalau kita kata PRS itu mulanya di mana? Bilakah bermulanya PRS tersebut? Okay. So yang saya yakin itu antara perkara yang mungkin akan menjadi topik utama. Okay. Baik.
Kalau kita lihat pada sejarah PRS itu sendiri, okey. Okey. Sejarah PRS ternyata kat sini, okey, bermulanya adalah pada tahun bila? Tahun bila? Okey, projek rintis pada mula-mula sekali ada pada tahun Februari 1986. Ni penting sebab kita kena faham PRS yang ada sekarang ni bermula di mana. Okey. Dan masa pada ketika itu projek rintisnya hanyalah sebanyak dalam 4 buah sekolah saja, iaitu SMK Perempuan Seri Aman Petaling Jaya, okey, SMK Aminuddin Paki Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Sains Selangor Ceras, dan juga SMK Lelaki Bukit Bintang Petaling Jaya. Ini dalam sejarah. Memang empat sekolah ini adalah projek rintis adanya pengembirakan sebaya. Itu memang dalam sejarah dan ada dalam buku orang kata dalam buku pengurusan pengembirakan sebaya. Okay. Dan setelah itu kita lihat tahun seterusnya 1987 mulalah bengkel pertama PRS dihancurkan. Okay. Dan seterusnya draft-draft modul juga dilakukan pada tahun-tahun yang berikutnya. Okay. Okay. Dan kita lihat bermula pada tahun 1992, okay, buku modul yang pertama dihasilkan diterbitkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia pada ketika itu. Okay, itu modul yang pertama yang mana kita ada banyak, mungkin tak salah, ada banyak juga perubahan yang berlaku. Okay. Okay, setelah itu hampir berapa tahun selepas itu 2007 barulah lagu PRS mula diperkenalkan. Okay, yang dihasilkan oleh Encik Badruddin Syukur, dan juga Best PRS juga turut diperkenalkan pada tahun yang sama. Okay. Tahun seterusnya pemunian draft modul PRS, dan akhir sekali yang kita tahu paling latest, ada lagi yang lebih latest lah, tapi mungkin sekadar apa ni yang kata yang paling terkini, modul PRS Kebangsaan versi tahun 2010 yang kita guna pakai sehingga sekarang ini diperkenalkan kepada pihak sekolah dan juga guru-guru untuk kegunaan semualah. Okey. Baik. Baik, seterusnya. Baik, dalam PRS, modul PRS Kebangsaan ada mempunyai 4 tahap. Ini adalah kerangka dia. Kerangka yang mana kalau kita lihat, bila kita sebut kerangka ya tuan-tuan dan puan-puan dan juga PRS sekalian, benda-benda ni ialah benda yang anda kena lalui. Wajib lalui. Okay. Bila kita sebut pasal wajib lalui, maknanya anda secara tidak langsung mesti pernah melalui keempat-empat kerangka modul ini. Bermula dengan bongsu, muda, sulung dan juga bestari. Okay. Sekiranya anda punya masalah untuk setiap tahap tersebut, maka ia susah nak naik pangkat. Maksudnya macam nak naik pangkat lah, kisahnya macam tu. Kisahnya macam nak naik pangkat macam tu lah. Okay, so bermula dengan PRS bongsu. Okay, kalau ikut dia punya kata untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okay, kemudian muda untuk tingkatan 2 dan 3, sulung 3 dan 4, dan bestari kalau ikut dalam slide saya ni adalah 4 hingga 6. Okay, itu bergantung pada sekolah lah. Okay, yang paling penting sekali kena tengok setiap tahap modul tersebut, pengisian modulnya. Ini ramai orang tak tahu. Ingat bila kita belajar pasal modul PRS, kita main selamba je belajar macam tu. Tidak. Sebenarnya kita banyak orang kata kita ada silibus-silibus yang akan di-cover, yang mana setiap PRS mesti tahu. Contoh, bongsu ada silibus ialah pengisian pengenalan PRS, kesedaran kendiri, asas komunikasi awal remaja. So kita akan cover benda tu dalam PRS bongsu lah. Kita akan cover benda tu dalam PRS bongsu terlebih dahulu. Selepas itu dah habis bongsu, barulah kita masuk yang muda pula, yang lebih tinggi sikit, adanya konsep kendiri, komunikasi psikologi remaja, komunikasi dan asas konseling. Setiap modul tahap tersebut ada modul-modul yang tersendiri, yang mana kalau kamu tak lalui, sangat rugi. Okay, sebab tu pencapaian terbaik yang ada di sekolah adalah bestari. Kalau lihat bestari, dia punya
fokus lebih tinggi lagi lah. Okay, so benda-benda itu semua kita akan consider, mana ikut pada tahap. Sebab kadang-kadang ada orang kata, cikgu boleh ke kalau nak PRS ni kita nak terus masuk lestari, tak ada bongsu ataupun tu. Dia bergantung juga sebenarnya. Bila kamu mengikut tahap by tahap, kamu akan nampak lebih banyak lagi kamu punya perkembangan. Okay. So dia tidak hanya sekadar orang kata apa ni, sekadar macam tu. Tak, dia banyak lagi perkembangan yang boleh kamu lalui. Itu yang penting sebenarnya. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi pada yang seterusnya. Okay. So dengan faham dalam modul PRS kebangsaan dia ada 4 tahap: bongsu, muda, sulung dan bestari. Saya tak pasti kalau ada college vocational yang masuk dalam kita punya kelas ini, tapi kalau dalam kelas ini ada college vocational, dia konsepnya sama, cuma nama tahap dia berbeza. Dan juga pengisian modul tu mungkin ada sedikit perbezaan lah. So saya tak sure yang itu sama atau tidak. Tapi kalau sama, boleh diadaptasikan, tak ada masalah sebenarnya pun. Okay? Baik. Okay, so kita teruskan kepada yang slide yang seterusnya, iaitu baik. Kaedah pelaksanaan modul. Ini kena faham, semua kena faham. Okay, setiap PRS mestilah diwajibkan untuk melalui semua tahap. Mula pada bongsu sampai tahap bestari. Okay. Lepas tu terima watikah pelantikan pada setiap kali tahap yang telah berjaya dilalui. Okay. Sebelum dan juga sekurang-kurangnya memperolehi markah 80%. Okay. Ini syarat yang memang guru-guru GPK anda akan lalui dan juga mesti patuhi. Kerana apa? Sebab kita nak menilai anda. Sebab bukan semua orang boleh melalui tahap-tahap PRS itu dengan mudah. Maknanya kalau ada yang berjaya tahap naik pangkat tu dalam masa yang waktu sekejap tu, mungkin kerana dia memang boleh melalui nampaknya ada yang buka mic saya harap tak buka mic kat situ lah. Okay, so kita tengok kalau ada tak yang tu, ada masalah lain tak? Okay, sorry, maaf, terkeluar. Okay, so pastikan bila nak capai tu kena betul-betul markah minimal 80%. Macam mana dapat itu, kena bincang dengan guru kamu. Okay, baru kamu akan tahu macam mana cara dia yang sebenarnya lah. Okay, baik. Kita ada sedikit isu di sini. Live di Facebook. Okay, saya akan buat slide. Okay, sebentar bagi saya sedikit masa untuk buat pengurusan sebentar lah. Okay, sebab apa ni, ada isu yang mungkin kita kena lihat. Okay, maaf. Saya sudah Kaliko ada yang masih request masuk lagi ke, sebab Kaliko masih lagi boleh masuk, tapi sebab tak ada link yang request boleh masuk tu saya tengah lihat tu kenapa tu, apa yang time out tu. Dia punya live. Saya memang offkan live tu sebentar sebab kita nak masuk balik lah. Okay. Maaf ada sedikit gangguan di situ. Okay. Mungkin okay. Ya, biasalah bila kita go live. Okay, baik. Yang lain-lain nampak tak slide? Kita dah berhenti slide. Slide tu dah hilang ke belum? Ada lagi kan slide kan? Okay, slide pun tu okay, sama juga. Okay. Slide tak ada, tak nampak. Okay, tak apa, saya pasang balik semua dia. Okay, good. Nampak slide tu? Okay, itulah itu yang jadi punca. Isu dia macam tu lah, itulah jadi puncanya kenapa tak nampak sebenarnya. Apa, insyaAllah kita boleh uruskan benda tu. Okay,
Baik. Yang di Zoom, kalau kata slide, nak tengok slide, boleh tengok slide tersebut dekat ni dekat saya punya live Facebook. Dan risau ia public, maknanya anda boleh rujuk balik selepas ini, boleh tengok balik, tak ada masalah. Okay. Okay, so kita sambung balik kembali. Okay, sekarang ni kita berada, okay, kaedah tadi. Baik, seterusnya. Okay, kita masuk pada yang paling utama. Apakah itu PRS? Apa itu PRS? Kalau saya tanya kepada anda semua, apa itu PRS sebenarnya? Okay. Macam-macam jawapan yang selalunya saya akan terima. Itu confirm. Memang macam-macam soalan, jawapan yang saya akan dapat. Okay, pertama, anda rasa apa dia? Apa yang anda rasa sebenarnya? Pembimbing makan sebaya. Banyak. Bila pasal PRS, kita akan lihat banyak perkara. So, saya akan tunjuklah bagi supaya senang cerita kan. Bila sebut pasal apa PRS, saya yakin mesti ada jawapan-jawapan macam ni. PRS ialah pembinaan sebaya lah, betul. Memanglah betul PRS itu pembinaan sebaya kan. Apa lagi? Ada yang pernah kata Power Ranger sekolah. Betul. Power Ranger sekolah. Power Ranger sekolah pun boleh jadi juga macam-macam. Okey, tak ada masalah. Okey. Lagi apa? Perosak rakan sebaya. Ini saya yakin ramai pernah dengar. Betul tak? Apa sebab rakan-rakan lain akan sebut perosak rakan sebaya? Itu kita akan ulas nanti. Kita akan ulas nanti macam mana. Okey. Baik. Pendengar rahsia setia. Ada yang pernah dengar. Selalu sebut kalau kita pasal cerita pasal PRS ni, kita kena, kalau ada masalah ke isu apa, jumpalah PRS. Itu memang selalunya lah. Ada juga tanya, PRS tu PRS lah, ada pada lain ke? Nampak sangat dia pun tak tahu apa makna PRS tu sebenarnya lah. Ada yang tak tahu, entahlah apa. Itu pun satu hal juga. Dia PRS tapi macam mana tak tahu. Dan yang paling saya pernah dengar, saya tak banyak tapi pernah saya dengar bila sebut apa PRS kat sekolah saya tak pernah dengar pun. Mungkin saya salah tanya kot, dia bukan PRS tapi dia macam tu lah. Dia tertiba terjawab soalan tersebut. Itulah. So, apakah PRS itu sebenarnya? Itu yang saya yakin. Saya yakin bila saya tanya, bila saya buat quiz online masa pendaftaran kelas ni, dan saya dapati orang kata saya dapati ramai yang jawab definisi PRS tu semua kebanyakan hampir 80% tak tepat. Kurang tepat. Kenapa? Itu yang menjadi persoalan besar dalam 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 diri masing-masing. Okay, betul ke definisi yang aku faham sebenarnya? Kadang-kadang definisi dia hampir-hampir tepat, lebih kurang, betul ke lebih kurang macam tu. So itu yang kita nak tengok sebenarnya macam mana. Okay. Sebentar ya, ada. Okay, baik. Okay, so sekarang ni kita nak tahu apa definisi sebenar. Bila sebut definisi sebenar itu maknanya apa konsepnya yang akan membuatkan anda faham PRS itu apa. Okay. Boleh ya? Apa dia yang masalah tu? Okay. Bila sebut apakah definisi PRS yang sebenarnya? Ini yang penting. Individu yang telah dilatih secara profesional dan mampu untuk mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi dan kemahiran asas kaunseling dengan baik. Panjangnya cikgu, tak ada yang lagi pendek ke? Ini memang definisi yang bila saya semak, inilah definisi yang bagi saya adalah yang terbaik. Bila sebut individu yang dilatih, cuba kita tengok balik macam mana nak jadi seorang PRS ni? Macam mana jadi seorang PRS? Sebab apa? Dia mesti dilatih betul, ada empat tahap, betul tak? Ada 4 tahap. Bongsu, muda, sulung dan juga bistari. So mereka ni adalah yang dilatih. Anda semua ni adalah yang dilatih. Okay? Yang dilatih secara profesional. Okay? Secara profesional macam mana? Sebab ada turutannya. Bermula dengan bongsu, lepas tu pergi pada muda,
Lepas tu sulung dan akhir sekali bestari. Betul. So itu profesional maksudnya, bukan hanya sekadar main-main. Okay. Ada modulnya. Bila sebut profesional, ada modulnya. Ada apa lagi? Ada time frame-nya, ada sijilnya. Maknanya bila ada benda-benda macam tu, ia mempermudahkan anda semua. Okay. Dan mampu mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi. Okay. Mampu mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi. Maknanya kat situ kita dah ajar pelajar PIS kita untuk jadi seorang, untuk belajar macam mana berkomunikasi dengan cara yang betul. Adakah diam itu betul? Adakah cakap itu betul? Itu yang kita latih. Dan juga kemahiran asas kaunseling dengan baik. Okay, kemahiran-kemahiran ini kita ajar kepada anda semua supaya dapat dipergunakan kepada rakan-rakan yang lain. Itu yang penting sebenarnya. Itu definisi utama. Saya yakin anda semua mungkin ada ramai yang baru tak saja tahu ataupun ada yang dah lama tahu. Itu bagus. Okay. So selepas ni bila sebut apa itu PRS, mahu tahulah. Pertama, poin dia yang pertama yang dilatih. Okay. Seorang individu yang dilatih secara profesional dan mampu mengaplikasikan kemahiran asas komunikasi dan juga kemahiran asas kaunseling dengan baik. Okay. So itu pentingnya definisi tersebut. Okay. Jom kita lihat lagi seterusnya apa dia. Okay. Dan juga berfungsi. Yang bawah ni dia bukan definisi tapi lebih macam nak memperkuatkan lagi dia punya definisi, iaitu fungsi sebagai rakan yang berkesan pada rakan sebaya yang lain, terutamanya kepada mereka yang sangat memerlukan khidmat bantu secara segera dan awal. Kena faham, bila kita sebut pasal PRS ni, okay, kita akan pelajar biasa. Okay? Bukan pelajar biasa lah, maksudnya rakan sebaya, kawan-kawan. Okay? Bila sebut dengan kawan-kawan, dia orang yang pertama dia akan jumpa rakan-rakan adalah kawan dia sendiri, betul. Nak jumpa dengan cikgu, nak jumpa ibu bapa, itu mungkin ambil masa. Sebab itu konsep rakan sebaya, pemberian sebaya itu sangat penting. Sebab apa? Sebab mereka perlukan khidmat bantu dengan segera atau awal. Sebagai contoh, mereka ada isu tapi diorang tak tahu dengan siapa diorang cakap. Nak jumpa dengan kaunselor ataupun nak jumpa dengan cikgu, mungkin ambil masa. Mungkin diorang ada rasa-rasa takut atau rasa kurang selesa tu ada, kan, biasalah kan pada permulaannya. Namun rakan-rakan PRS inilah yang antara orang yang boleh kita ketengahkan supaya dia faham dan dia boleh orang kata apa, dia boleh bantu rakan-rakan kita yang lain, macam tu. Okay? So itu yang pentingnya PRS tu, supaya nampak fungsinya. Okay? So fungsi dia rakan yang berkesan, yang mana mereka sangat terutama mereka yang sangat memerlukan khidmat bantu. Ada yang perlukan pertolongan, ada yang perlukan bantuan dari segi psikologi ke, emosi ke, sebagainya. Sebab itu kita guru CPK sangat-sangat dialu-alukan untuk melatih PRS dengan cara yang baik. Okay. Dilatih dengan cara yang bagus. Okay. Dilatih setiap modul dengan cara yang dengan tertibnya. Ada modul-modul khas dia, supaya setiap tahun, setiap hari kalau boleh, dia akan jadi PRS akan jadi lebih terbaik lagi di masa depan. Maksudnya. So mungkin secara tak langsung dapat membantu UBK berfungsi yang lebih baik lagi sebenarnya. Okay. Faham dengan konsep PRS sebenarnya, definisi. Okay. Baik. Okay. Dan semua mungkin boleh baca, tak masalah benda. Saya rasa mungkin sebahagian anda tahu pun benda ni sebenarnya. Okay. So matlamat PRS untuk melahirkan PRS yang berkemampuan untuk membantu rakan sebaya secara positif, berkesan, berkemahiran dan berketerampilan. Okay. Keyword di sini apa dia? Membantu. Okay. PRS ni mampu untuk membantu rakan-rakan yang lain. Macam mana? Secara positif, secara berkesan dan berkemahiran. Okay. Dan berketerampilan. Okay. Yang mana dalam masa yang sama mampu nak bina budaya kasih sayang. Okay. Sebab tu pihak sini pun kena ada budaya kasih sayang, saling membantu. Okay. Membina murid yang yakin diri. Okay. Menghayatinya nilai-nilai murni. Okay. PRS ni bukannya bila kita jadi PRS ni bukan PRS yang hanya sekadar duduk diam lepak aja. Bukan macam tu, dia bukan yang lepak saja, bukan. Dia mesti yang ada keyakinan, dia
ke terdepan, ada inisiatif untuk ke depan, memupuk potensi bakat kepimpinan kita sebut tadi kan. Orang nampak PRS ni lebih terpimpin. Inilah pelajar-pelajar contoh yang kita boleh bawa ke hadapan macam tu sebenarnya. Serta memainkan peranan membantu menggunakan masalah salah lagu. Yes. Sebenarnya PRS lah yang memainkan peranan untuk membantu GBK ataupun GBK di sekolah untuk membantu rakan-rakan yang lain. Bila kita sebut rakan-rakan yang ada masalah disiplin, bukan bermaksud masalah disiplin tu mesti dihandle oleh guru disiplin saja, tidak. GBK ataupun kaunselor di sekolah memang untuk membantu. Dalam masa yang sama, PRS juga perlu untuk membantu. Macam saya kata tadi lah, antara orang yang paling dekat sekali dengan pelajar adalah dari situ sendiri. Maknanya dalam kita nak memantau macam mana, bagaimana guru kaunseling dia nak memantau perkembangan anak murid yang mungkin ada bermasalah ini. Sebenarnya PRS lah yang kena bantu. Contohnya, kalau sebagai contoh, kawan-kawan yang duduk di asrama ini, sebagai contoh yang duduk di asrama, mereka lah akan melihat macam mana kawan-kawan kita ni masih lagi terlibat tak dengan salah lagu. Itu maksudnya peranan PRS untuk mengurangkan masalah salah lagu tersebut. Tak apa, nanti kita akan ulas sedikit demi sedikit banyak lagi. So itu matlamat. Setiap organisasi mesti ada visi, mesti ada misi, mesti ada prinsip. So benda-benda ni yang memang kita akan yang kita memang akan halusi, kita akan terangkan. Visi, misi dan prinsip PRS. Yang ini saya tak perlu huraikan sangat, tapi penting untuk anda ambil tahu. Yang mana antara visinya adalah untuk sistem pengurusan PRS yang cemerlang berkualiti. Misi, membentuk melahirkan yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika PRS. Dan juga antara prinsipnya adalah bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan. Prinsip PRS ni mudah aja, sentiasa bersedia dan juga sentiasa rela membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan dan yang lain-lain lagi. Boleh? Next, falsafah. Yang ini popular. Falsafah yang memang sepatutnya semua PRS faham. Iaitu bina baiki diri untuk bantu diri untuk bantu orang lain. Sama, di mana-mana sama saja. Benda-benda perkara ini sebagai seorang PRS kita kena perbaiki diri kita. Baiki diri kita, manusia memang tidak sempurna, betul. Manusia itu memang tidak sempurna. Sempurna mana pun kita ada salah silap, tapi bukan satu, bila kita jadi PRS ni pun maknanya, bila saya jadi PRS saya seorang yang bagus, saya hebat, saya memang perfect. Tidak, bukan macam tu. Tapi kita kena lebih merendah diri, mana kita tahu kita ada banyak masalah lagi, ada benda yang perlu kita perbaiki. Kita jadikan isu dalam diri kita untuk perbaiki diri kita, dan selepas itu kita gunakan isu kita tersebut untuk kita membantu rakan-rakan yang lain sebenarnya. So itu yang kita nak ketengahkan sebenarnya. Baik. Seterusnya, banyak yang mesej saya tak sempat nak baca, tapi tak apa, kita akan fungsi dan peranan. So fungsi PRS, saya tahu ramai orang yang pengalaman PRS yang ada kat sekolah tu, antara perkara pertama yang menjadi persoalan dalam hidup dia ialah jadi PRS ni kerja dia apa sebenarnya, apa fungsi dia, apa peranan. Sekadar berdiri tegak di depan pagar sekolah menyambut kawan-kawan yang lain, ataupun hantar kek ke kelas-kelas untuk sambutan hari jadi, ataupun apa saja, itu sebenarnya lebih besar lagi. Itu mungkin beberapa perkara yang mungkin kita kamu kena tahu jugalah. Antaranya menjadi rakan yang berkesan dan juga sumber tidak formal untuk mencurahkan perasaan mereka. Macam saya kata tadi, antara individu yang paling dekat pada diri anda, pada diri seorang murid itu adalah rakan sebaya. So, antara orang yang dia boleh jumpa pertama sekali adalah PRS itu sendiri.
Sebenarnya barulah dia sebagai bantuan awal. Tak boleh handle, barulah bawa kepada yang lebih lagi, iaitu kaunselor. So itu etika dia, okey. Membantu kaunselor untuk menepasti masalah supaya program pencegahan boleh dilaksanakan. Saya nak tanya dengan kamu, ada yang ada sekarang ni, terutama yang sedang dengan saya dalam kelas ni. Berapa ramai daripada anda yang bantu GBK ataupun UPK sekolah anda untuk mengenal pasti masalah rakan-rakan anda? Ataupun hanya sekadar bila ada program je baru je nak tunjukkan muka. Bila ada program je baru nak tunjuk muka. Tapi bila kita minta bantuan untuk mengenal pasti masalah, seorang pun tak nak bantu. Tentu kan? Tidak kan? Mesti kita kena memberikan bantuan dari segi kita kenal pasti masalah. Saya selalu membantu. Kadang-kadang kena baca juga ni. Kena baca juga mesej-mesej daripada anda semua ni. Bagus. Kalau kita berhaji membantu, dapat kena pasti. Contohnya, ada rakan-rakan kita yang ada masalah keluarga. Bukannya bermaksud kita masuk campur, tidak. Tapi kita nak bantu dia bagi option supaya contohnya mungkin ada masalah sedih dengan keadaan diri dia, ada masalah perhubungan ke atau apa saja, in the end of the day kita tahu cara untuk bantu dia dengan cara yang baik, dengan cara mana dia tak akan pergi benda ke arah yang lebih teruk lagi. Itu maksudnya lah. Okay, maksudnya okay, baik. So itu berkaitan yang pertama tadi. Okay, seterusnya ialah pengumpul maklumat tentang keperluan semasa belajar serta menyampaikannya. Okay. Maksudnya mungkin pada ketika itu, sebagai contoh mungkin musim pada masa waktu itulah, sebagai contoh sekarang ni kan musim PKP. Okay. So mungkin habis PKP tu kita lihat rakan-rakan kita semuanya muram. Mungkin sebabnya mood untuk study tu tak ada kan, contohnya. So maknanya inilah maklumat-maklumat yang kita nak macam ni. Inilah maklumat-maklumat yang kita perlukan, GBK perlukan untuk bantu wujudkan program supaya rakan-rakan kita dan juga warga sekolah terutamanya dapat berfungsi dengan baik. Maka kita wujudkan program untuk memberi motivasi kesedaran, motivasi nak menambahkan semangat untuk belajar. Itu maksudnya, antara maklumat-maklumat yang diperlukan. Penggerak pada projek, membantu yang dipilih disetujui oleh sekolah. So kerana macam contoh maksudnya ingat tak yang ada yang kena greet ataupun kita menyambut ketibaan rakan-rakan kita di pintu pagar. Itu antara projek-projek yang digunakan untuk membantu pihak sekolah lah. Okay? Jambatan penghubung kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam memujuk rakan yang menghadapi masalah. Okay? So maknanya kamulah kena halakan, bukannya kamu yang selesaikan. Okay? Kena halakan. Bila sebut halakan tu mana kita kena bawa kawan-kawan kita ni pergi jumpa kaunselor, okay, dan selesaikan supaya dia dapat selesai masalah dengan cara yang baik dan betul. Okay? Baik. Okay, so etika. Bila sebut pasal etika ni, kita ada perkara-perkara yang mungkin yang pada pandangan orang dia buat selama ni rupanya salah. Apa benda tu? Itu yang kita kena tahu tu, anda kena faham. Pertamanya sekali, bila sebut pasal etika PRS mestilah amanah dan juga simpan rahsia. Bila sebut amanah dan simpan rahsia, maknanya dia tak kisahlah siapa pun masuk simpan rahsia kat sini, kena faham konsep simpan rahsia. Simpan rahsia ni ialah simpan rahsia yang pada pandangan anda pada ketika itu boleh disimpan. Tapi sebagai contoh, kalau anda dapat rakan anda yang mungkin ada masalah yang terlalu kronik, yang mana bila terlalu kronik ni anda khawatir, mungkin anda rasa macam, kalau aku tak bagi tahu cikgu, kaunselor, mungkin dia akan jadi lebih teruk, maka dia kena bagi tahu. Tapi kalau sekadar masalah, saya suka pada seseorang tu lah, saya ada crush dengan seseorang tersebut, yang itu kami pun tak perlu tahu kot sebenarnya. Tapi nak kisah macam, kamu boleh selesaikan dengan cara yang lebih baik lagi lah maksudnya. Okay? Tak ada sampai itu kan, benda-benda yang very, orang kata terlalu
simple mungkin tidak perlulah diajukan kepada guru kaunseling, tapi mungkin lebih, kalau kata kamu tak tahu mana, kamu boleh merujuk guru kaunseling untuk mendapatkan panduan untuk membantu membimbing rakan-rakan. Okay? Terima dan juga hormat orang lain. PRS kena terima sesiapa saja yang datang berjumpa dia, dan hormat juga. Tak kisahlah dia senior ke junior ke, orang tua ke, guru kena hormat, tahu batas diri dan keupayaan diri. Yang ini ramai yang PRS yang tak faham. Bila kata tahu batas diri dan keupayaan diri ni, sebagai contoh, awak jenis yang memang study, contohnya bab study lain, memang boleh study sampai 3 pagi contoh, tapi kawan anda tak boleh. Janganlah pergi bantu bimbing dia dengan ajar dia ataupun bagi bimbingan study sampai pukul 3 pagi. Okay? Susah juga. Ataupun mungkin dalam konteks yang lebih betul, tepat, anda tahu masalah tu hanya boleh diselesaikan dengan bantuan kaunselor, tapi anda yang pergi tolong selesaikan, pun salah juga. Tahu batas diri anda macam mana dan tahu keupayaan diri. Ada benda yang anda boleh buat, ada benda yang anda tak boleh buat. So anda kena rujuk dengan kaunselor anda. Okay? Tingkatkan diri di pelbagai aspek. Maksudnya kita sebagai seorang PRS ni kena sentiasa upgrade diri. Jangan hanya masa form 1 jadi PRS, ialah mungkin masa form 1 jadi PRS tu kita rasa tak ada apa sangat, macam biasa je. Bila masuk form 2 upgrade diri sikit, jadi yang outspoken sikit ke, join program itu ini, sampai nanti kata 5 jadi PRS Bestari. Sebab tu kita ada tahap bongsu, muda, sulung dan bestari, sebab ia akan meningkatkan diri anda sebenarnya, bukan hanya sekadar jadi PRS biasa relax je, ataupun jadi PRS sekadar nak pakai baju ungu bagi sekolah yang membenarkan pakai baju purple lah. Itu maksud. Okay. Patuhi peraturan sekolah, norma agama dan masyarakat. Okay, PRS kena berdisiplin, bukannya PRS seorang yang kaki buat masalah disiplin. Okay, so itu antara etika. Okay, bila PRS tak beretika jadi masalah. Okay. Dan merujuk kes rumit bahaya kepada kaunselor. Yes, memang kena rujuk. Terutamanya kes-kes besar, kes contohnya bunuh diri ke, gangguan dan sebagainya. Benda-benda macam tu kena dibantu oleh kaunselor. PRS memang kita tak benarkan, bukan tak benarkan lah, kita kalau boleh jangan selesai, sebab aku takut salah perhitungan, salah perkiraan, salah bantuan jadi teruk. So jangan. Okay. Baik. Okay, so ini perkara yang dibenarkan. Okay, antara perkara-perkara yang dibenarkan oleh seorang PRS. So mungkin jangan risau, slide ni saya akan share nanti kepada melalui email kepada anda semua. So anda boleh baca dan boleh menghayati. Saya yakin di sekolah anda mungkin dah buat penerangan pasal benda-benda ni kan. Okay, so saya tak ada masalah. Okay. Dan juga benda yang tak dibenarkan, perkara yang tidak dibenarkan antaranya ialah mengawal, beri khutbah. Okay. Teman-teman di sekolah agama dia bagi khutbah kepada kawan-kawan dia. Janganlah kamu semua, tak, itu salah. Okay. Membuat kesimpulan awal, dia kawan tu baru cerita sikit dia dah sebenarnya kau yang salah. Sudah, dia pun stres. Lama-lama dia tak jadi nak bercerita. Okay. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. Ramai orang tak faham, cikgu kenapa tak boleh bagi nasihat? Boleh bagi nasihat, tapi kita bukan bagi nasihat yang mesti diikuti. Contoh apa? Sebenarnya kau ni salah, patutnya kau buat macam ni, macam ni. Nasihat tu benda yang positif, bagus. Kita kata kamu sepatutnya jangan melawan mak, jangan melawan cikgu, tak baik. Betul, tapi kita kena bagi dia option, pilihan. So maknanya kita pun kena terbuka, kena bagi beberapa pilihan kepada option. Jangan kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Walaupun perkara itu positif, sebab dia berhak, pelajar itu berhak untuk membuat pilihan. Cerita dengan orang lain itu confirm lah tak boleh kan. So, dan lain-lain. So boleh tengoklah. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi. Sebagai contohnya apa? Kawan tu mungkin ada masalah disiplin. Kita ni dah bagus dah, elok dah. Tiba-tiba kita pun terjebak sekali. Sebab apa? Atas dasar sebab saya nak bantu dia kembali ke jalan yang benar, cikgu. Tapi hakikatnya dia pula yang terjebak. Itu salah.
So itu memang kita tak bagilah. Seboleh-bolehnya kita bawa dia ke arah yang lebih baik lagi supaya dia jadi lebih baik. Bukan kita yang ikut serta dalam um, benda-benda yang tak baik tersebut lah. Okey, ini sifat-sifat PRS yang pada pandangan saya perlu ada pada seorang PRS lah. Tapi mungkin ada banyak model lain lah. So model kad Apple A kalau ikut saya ni, iaitu caring, understanding, trusting, accepting, patient, positive, listening, empathy dan assertive. So benda-benda ini sifat yang perlu ada dalam PRS. Caring, mesti seorang yang orang kata, apa maksud caring yang dalam bahasa Melayu ni orang kata ramah, baik hati kan, understanding, mesti memahami. Orang tu ada masalah, kita memahami masalah dia, faham keadaan dia. Trusting, kita wujudkan suasana, orang kata kita wujudkan suasana percaya. Bukan jenis yang bila kita sekali je bocor rahsia pada kawan lain, trusting tu dah tak ada dah. So dia akan jadi satu perkara yang tak elok kepada dia kita sebagai seorang PRS lah. Okay? Accepting, kita kena menerima dia. Ya, walaupun cerita yang dia cerita tu mungkin bagi kita macam Allah, benda senang pun tak boleh nak settle, tapi kita kena terima. Bukan sebab apa, sebab kita kena bantu dia, kena bimbing dia. Mungkin pada pandangan dia benda tu susah, bagi kita senang, tapi sebab tu kita kena bimbing dia. Patient, bersabar, kita kena banyak bersabar dalam PS. Kita kena dengar elok, cerita elok, dengar perkara yang baik itu dengan sebaik-baiknya. Okay. Positif, yes, kita kena jadi antara orang yang paling positif. Maksud positif bukanlah sentiasa positif. Benda yang salah pun kita positif, tak apa, insyaAllah benda tu boleh buat. Tak, bukan macam tu. Maksud positif lah, kita kena pastikan benda yang kita ajak ke arah kebaikan tu memberi benefit pada dia, dan kita pun tukarkan perkara yang negatif kepada positif. Barulah betul sebenarnya. Okay. Listening, yes, seorang PS kena banyak mendengar. Bukan kita banyak berbicara. Kawan tu baru je nak cerita sikit pasal saya sebenarnya tak apa, aku dah tahu masalah kau apa, sebenarnya kau kena buat macam ni. So kena bagi peluang dia cakap, baru kita boleh tahu apa masalah sebenar dia. Okay. So mungkin di masa hadapan akan belajar macam ni, kemahiran mendengar yang sebenar itu yang penting sebenarnya. Okay. Empathy, kena faham apa maksud empathy. Empati, maksud empathy tu ialah kita faham keadaan dia, kita seolah-olah merasai dia. Okay? Tapi kita tidak menjiwai perasaan dia. Maksudnya contoh, bila kawan tu nak cerita sedih dan dia menangis, dan kita pun nangis, itu maknanya kita simpati. Oh ya, kesian kau apa-apa. Tapi bila kita empati, maksudnya kita memahami. Oh, saya faham, awak rasa sedih, benda-benda macam ni, apa-apa benda, mana kita memahami, tapi kita tak terjebak sekali nangis. Sama-sama nangis, kadang-kadang kita lebih kita nangis, nangis teruk-teruk, tapi dia okey je. So, tak boleh juga macam tu. Jangan. So, kita kena menimbulkan empati. Maksudnya bila empati tu mana kita mewujudkan suasana yang kita sebagai seorang PRS yang profesional, kita boleh tahu, kita setkan diri kita, tak apa, kita boleh bantu kawan kita. Kadang takut kalau kita banyak simpati, dah lah tak jadi cerita. Dan jadi apa? Dah lah jadi benda lain nanti. So simpati sebab dia tak ada siapa yang sayang, awak pula sayang kat dia. Susah. Dah jadi satu hal yang lain pula. Jangan. Sebab tu kita kena empati. Dan juga asertif. Asertif ni ialah kita tahu hak kita, kita tahu hak orang lain. Kita jaga hak kita jaga hak orang lain. Dalam masa yang sama, orang lain pun tak, kita frame kita punya hak. Sebagai contohnya apa? Kalau asertif ni ialah dia selalunya ada 3. Pasif, asertif, agresif. Kalau agresif, kita nak orang dengar cakap kita, orang hormat kita, tapi kita tak hormat orang lain. Kalau pasif, kita terima je apa orang lain kata, apa yang orang lain buat, tapi dalam masa sama kita marah, tapi kita terima je, tak apalah, okeylah. Asertif, kita marah, tapi dalam masa sama penuh berhemah. Seperti contohnya, saya faham kita kawan, tapi ada benda yang kita tak boleh buat. Ini saya tak boleh buat, awak pun tak boleh buat. So mana kita tahu hak kita, dalam masa yang sama kita pun tidak melanggar hak. Dan mana kita kena belajarlah macam mana cara yang sebenar-benarnya. Okay, itu sifat-sifat. Okay, ini isu-isu. Okay, sekarang kita masuk topik yang mungkin menarik pada anda. Isu-isu PRS. Antara isu yang selalu timbul di sekolah
Ini antara isu-isunya yang timbul di sekolah. Setuju tak? Setuju tak isu ini timbul di sekolah? Siapa yang tak setuju? Ha? Setuju tak? Bagi saya ini antara isu-isu yang sangat orang kata menarik untuk diperbincangkan. Saya rasa mungkin di Zoom kalau cikgu-cikgu orang ramai kata setuju. Memang semua setuju. Setuju belaka semua. Nak tunjuk bahawa memang isu tersebut adalah isu yang memang berlaku di semua sekolah sebenarnya. Okay? Dan ia bukan satu perkara yang tak baiklah. Contohnya isu masalah disiplin, tidak cekap, tidak beretika, dicemburi organisasi lain, tidak tahu peranan, tidak berketerampilan, akademik teruk, dipenasirkan oleh guru dan rakan-rakan. Jadi sebab isu seperti ini pihak yang buat dia, kena faham. Pihak sendiri yang bermasalah disiplin. Saya rasa ada. Tapi saya yakin di sekolah anda semua pihak yang bagus-bagus, betul tak? Semuanya yang sangat berdisiplin, tak pernah pun buat masalah disiplin, jentik terbaik. Alhamdulillah, betul tak? Alhamdulillah, bagus kalau macam tu, memang bagus, terbaik dari sekolah anda. Okay? Tapi bila PRS yang ada masalah disiplin, maka kawan-kawan PRS lain kena bantu dia, kena bimbing dia supaya dia tak buat masalah disiplin. Macam mana? Kena bincanglah dengan lebih lanjut dengan guru-guru anda. Tidak cekap. Bila sebuah tak cekap, itu saya kata tadi, sebab tu adanya modul PRS bongsu, muda, sulun dan bestari. So benda-benda tu ialah untuk menjamin kecekapan. Kita nak bantu kamu lebih cekap dalam masa ke semasa. Okay? So sebab tu kena follow. Bila follow, insyaAllah dia ada. Kamu akan nampak. Kamu masa di tingkatan satu, kan selalunya kata buku macam tu. Tapi bila dah ikuti tahap-tahap ni, kamu akan nampak sesuatu yang berbeza pada diri kamu. Okay. Tidak betika. Ini biasa juga kita dengar. PRS ni yang bocorkan rahsia PRS sendiri yang menyebabkan isu di sekolah tu jadi lebih besar lagi. PRS sendiri dicemburui organisasi lain. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya, mungkin tengok pada sekolah juga. Ada sekolah yang mungkin orang kata dia PRS sendiri cemburu pada organisasi lain sebab apa? Sebab dia macam tak ada peranan. Sebab tu saya kata bila PRS di sekolah tahu peranan dia akan berperanan sebagai seorang PRS sebenar. So dia tak akan cemburu dengan organisasi lain, orang pun tak akan cemburu dengan organisasi lain. Ada juga PRS yang sekolah dia aktif, tu yang organisasi lain rasa macam ni kita kena lawan dua ni pun ada juga. Tak tahu peranan. Terus tadi bila tak tahu peranan maka banyaklah isu yang berbangkit. Tidak berketerampilan, masuk ke tidak berketerampilan, PRS sendiri selekeh, PRS sendiri kata-kata bila bercakap ke depan. Bukan tak boleh, boleh, tapi maksudnya tu saya kata tadi, bila kita improve diri kita tahun depan ataupun sebulan 2 bulan lagi dia jadi lebih bagus lagi. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukan hanya terus berterusan macam tu. Akademik teruk, yes, faham. Memang kita tahu akademik, pencapaian akademik adalah mengikut individu, tapi bukan bila jadi PRS bukan alasan untuk kamu tidak improve dalam akademik masing-masing. Malah lebih baik, lebih cantik kamu dapat improve akademik supaya kamu boleh jadi contoh. Dia PRS yang selalu naik pentas terima anugerah. Ini balik-balik siapa? Awas, atlet, PRS buat apa? Kan macam tu, macam betul ke? Tak tahu, mungkin betul, mungkin tidak. Itu bergantung kepada diri kamu, sekolah kamu macam mana. Di penasiran guru dan rakan-rakan ni selalunya bergantung juga kepada isu yang berlaku. Sebagai contohnya ialah bila di penasiran ialah sekarang PRS buat salah, bila buat salah orang mulalah petikaikan nama je PRS, tapi pernah dengar? Kan macam tu lah, nama je PRS tapi buat benda tu awak ni tak ada rupa macam PRS tapi macam tu. Betul bila siapa yang gelak tu dia pernah tu, betul lah tu. Kan betul tak? Sebab apa? Ataupun kawan-kawan teman-teman di PRS, so teman-teman di PRS dia boleh lah apa semua, tu betul sama tu. Sama je dia punya personnya. So macam tu juga yang mana kita kena upgrade diri kita. So, isu-isu inilah yang menjadi punca kenapa PRS konsep kendiri rendah. Saya dahulu sebelum masa di peringkat
ijazah sarjana muda pernah buat satu kajian PRS. Saya rasa mungkin ada yang pernah join, mungkin ada yang sekolah yang pernah tahu. Saya pernah datang buat latihan PRS. Saya buat saya dapati majoriti bila saya buat kaji selidik, memang konsep diri PRS ni sebenarnya memang rendah. Tapi dia dah lama di PRS tapi rendah sebab apa? Sebab mungkin persekitaran dia, macam cerita isu-isu yang bermain tadi, itu yang benda ni kita kena bantu untuk selesaikan dengan cara yang baik sebenarnya. Okay? Baik. Okay, apa lagi? Itu kita dengan isu, dan saya yakin isu-isu ni boleh diselesaikan kalau orang kata perkara ini dapat diketengahkan. Maknanya PRS sendirilah yang kena berbincang dan selesaikan, bukan harapkan cikgu. Cikgu tu dah lah banyak perkara yang perlu dilakukan. So antara kamu sendiri, maknanya bila PRS ni buat masalah, kamu sesama kamu kena bincang, bantu guru-guru supaya isu tersebut boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Okay. Ikrar. Saya bukan suruh kamu baca ikrar kat sini ya. Tak. Tapi kamu fahamlah. Kena faham intipati dalam ikrar tersebut. Okay? Yang mana bila kamu jadi PRS ni, mungkin ada setengah sekolah ada ikrar dia lain, tapi pokok pangkalnya antara intipati yang patut kamu hayati sebagai seorang PRS bila kamu angkat ikrar saja adalah kamu terima jawatan ni sanggup pikul amanah, okay, dengan baik tanpa kira tempat, masa, rakan, berpegang teguh dengan etika, berusaha menjadi pelajar contoh. Dah ada dalam ikrar tu, nak jadi contoh kena berikrar, azam meningkatkan mutu akademik dan disiplin. Ini harap angkat ikrar je, tapi lepas tu buat masalah disiplin pun tak boleh. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Okay, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. So, kamulah yang kena bantu meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS sekolah. Bukan hanya semata-mata kaunselor saja sebenarnya. Okay. Siapa sini yang tahu sebenarnya lagu PRS? Ataupun bawah hari ni, cikgu saya baru tahu hari ni rupanya PRS ada lagu. Tahu lagu PRS? Mungkin cikgu mesti dah tahu kebanyakannya. Tak pernah dengar. Dahsyat. Tak pernah dengar. Okay. Kepada mereka yang tak pernah dengar lagu PRS, tak tahu tapi tak pernah nyanyi. Okay, fine, tak apa. Dah hafal dah lagu bagus, Aisyah Balqis. Ni bagus ni, orang yang dahsyat-dahsyat ni. Orang kata PRS Generation ni bagus sebab apa? Antaranya diingat lagu sekolah, diingat lagu negeri dia, diingat lagu negara aku, dan paling diingat lagu PRS. Itu maknanya dia semangat tu. Tersemangat tu. Luar biasa orang macam ni. Okay. So orang-orang macam ni sangat luar biasa. Kita kena raihkan sebenarnya macam mana dia punya tu dah. Okay. Baik. Sebentar saya tengok kat mana sekarang kita berada. Okay. Okay, sedikit gangguan. Okay, so dan lagu dia saya tak pasti boleh dengar ke? Mungkin kamu dengar, mungkin kamu tak dengar lah. Dengar tak ada? Tadi lagu tadi dengar tak? Kalau tak dengar tak apa, kamu boleh search internet ataupun pergi je ke YouTube tu, lagu Pemimpin Rakan Sebaya. Okay, memang tak dengar pun. Okay, tak apa. Kamu pergi je search lagu tersebut. Okay, tapi nampak tak baik-baik tu apa ni lagu tu, dia punya mungkin ada yang boleh dengar, dia tak dengar tak apalah, it's okay lah. Okay. Okay, dia punya lagu. Okay, so mungkin tak ada yang itulah, mungkin ada yang boleh dengar, ada yang mungkin tak boleh dengar, tak ada masalah. Boleh search dekat YouTube lagu Pemimpin Rakan Sebaya nanti dan kamu akan tahu. Okay, so kita tengok satu-satu baik dia. Okay, baik rangkap kamu Pemimpin Rakan Sebaya, menawar hikmat bakti, menjana kegemilangan wawasan negara. Okay, kami berdiri megah dengan tekad dan harapan, membantu dan membimbing penuh kasih mesra. Okay, so maknanya kat situ pun dah nampak dah kita ni sebagai PRS, kita ni
memang kerja kita nak membantu dan membimbing dengan penuh rasa kasih sayang. Itu yang penting. Okay. So PRS pemangkin masyarakat kita ni yang melatang, yang menjadi pemangkin kepada masyarakat di luar sana untuk jadi penyayang sebenarnya. Okay. Berilmu, beramal, bentuk jati diri. So kita sendiri kena bentuk jati diri kita supaya kita boleh bantu rakan-rakan yang lain. Okay. Amanah diberi, janji ditepati, amalan mulia jadikan panduan. So, itu tunjuk bahawa amanah yang kita dapat kita kena tepati, segala amalan mulia kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Okay. Okay, so dan yang terakhir sekali, pemimpin rakan sebaya siap sedia berjasa. Okay. Memang kita sentiasa bersiap sedia untuk berjasa kepada semua pihak, okay, membentuk dan membina hidup yang bermakna. Okay. Bermaksud apa? Kita memang tujuan kita untuk membantu rakan-rakan kita supaya kehidupan dia jadi lebih bermakna. Kalau dulu jadi kehidupan rakan-rakan kita tu tak seronok, kita nak bantu dia jadi kehidupan dia seronok. Itu maksud dia sebenarnya. Okay. Okay. Okey, itu lagu kita dengar lah. Okey, kita sampai ke penghujung sebenarnya. Okey, mungkin rasa dia kata puas, mungkin ada rasa tak apa, it's okay, tak ada masalah. Ini tugasan ni tak wajib Ini tugasan ni saya berikan kepada mereka yang nak buat, yang mungkin rasanya macam nak bantu ataupun nak kata apa, nak improve diri lah sekadar ni PKP ni antara perkara kita boleh buat. Okay, antara tugasan ni lah, sila buat satu video posting dan berkongsi pengalaman anda serta apa yang anda telah pelajari dalam kelas bimbingan ni. Okay, buat satu video. Okay, mana video tersebut ceritalah pasal hari ni saya attend satu kelas PS online, cerita sikit-sikit dalam masa 1-2 minit dan upload di Instagram masing-masing. Okay, upload dan kalau boleh sila tag CPK sekolah anda kalau ada. Tapi kalau saya, saya ada IG saya, Elias Cikgu Hasnan, dan tag saya. InsyaAllah. Saya tengah berkira apa yang saya nak bagi kepada mereka yang kreatif. Buatlah sekreatif yang boleh. Saya tengah berkira, insyaAllah mereka yang terpilih itu saya personally akan DM dan mungkin kita akan berkongsi something lah. Mungkin saya ada tawarkan something yang suka, ataupun saya akan jumpa dengan, berbincang dengan CBK sekolah anda. Mungkin saya boleh adalah nanti cerita ada nanti yang kita boleh kebaikan untuk PRS sekolah anda. Okay. Jangan lupa hashtag PRS di hatiku, PRS awesome, kelas online PRS. So ini antara benda-benda yang kamu boleh lakukan lah. Okay. So dan last sekali sebelum kita berhenti, saya kata tadi, setiap kehadiran dalam kelas ini boleh direkodkan ataupun anda akan layak mendapat sijil. Untuk pelajar-pelajar PRS, kamu akan dapat 2 sijil. Sijil yang pertama iaitu sijil penghargaan, mana anda akan dapat sijil penghargaan ini melalui ujian kefahaman yang akan kamu buat sebentar saja lagi, dan ujian yang kedua kamu akan dapat sijil kehadiran. Okay, so kamu akan dapat. Bagi guru-guru, stay tune. Saya akan bagi satu link, yang mana link tersebut memang khas untuk guru saja. So yang lain-lain tak payah masuk, guru saja. Guru yang dapat orang kata yang isi dan jawab akan dapat sijil kehadiran. Okay. So ini soalan untuk anda. Okay. Sila jawab, okay, ataupun catat je dulu sebelum tu. Okay. So type dulu https://bit.ly/PRS_001. Okay. Sila faham, sila buat ni selepas tamat saja ni, sila buat, baru anda akan dapat sijil lah. Masa yang diperuntukkan adalah hingga 10 minit selepas daripada kelas ni, lepas tu saya akan tutup. Okay. So hanya lulus 80% markah sahaja yang akan terima sijil. Kalau tak, memang tak dapat. Okay. 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 So itu saja dari pihak saya untuk PRS, untuk kelas PRS online ini. Mungkin ada banyak salah silap yang perlu saya perbaiki. Tak apa, tak ada masalah. Cuma dalam
perkongsian saya ni suka untuk saya maklumkan bahawa sebenarnya ini untuk kebaikan semua juga lah. Saya kongsikan ni berdasarkan pengalaman dan juga benda yang kita boleh improve di masa hadapan nanti. Okay, so saya mengharapkan sangat nanti untuk anda semua habis habis di kelas ni jawab soalan online tersebut. Boleh? Okay, so bagi pelajar, terima kasih banyak-banyak. Bagi guru, tunggu sebentar. Saya akan sharekan satu lagi slide ataupun link. Saya mohon untuk tunggu. Untuk yang PRS-PRS yang lain, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir. Sebelum tu, ada soalan. Kalau ada sebarang soalan, anda semua, terima kasih kepada yang tolong taipkan. Bagus, Siti Muizzah, bagus. Terima kasih banyak. Tolong taipkan, jadikan link, so nanti kawan-kawan hanya tinggal klik saja. Okay, so terima kasih banyak pada yang tu. Saya seronok mengendalikan kelas ni. Mungkin in future kita ada kelas lagi, tapi mungkin akan lebih dikelompokkan mengikut tahap. Mungkin next class bongsu dulu, lepas tu tahap muda, lepas tu bistari, mungkin selepas tu lah dia bergantung pada keadaan. Dan sekiranya kamu ada isu-isu yang ingin ditanyakan kepada rakan-rakan yang lain, tak ada masalah. Ingin ditanyakan kepada saya, boleh tanyakan. Kalau tu Instagram tadi ada kan, boleh tanya di Instagram, di Instagram saya, ataupun kalau tu boleh di Facebook saya lah. Sebab kalau siapa yang ada Facebook boleh tengok pada Facebook saya, boleh juga tanya soalan. Okay, so cikgu saya tak dapat masuk link ni. Boleh saya wakilkan cikgu saya untuk tunggu, sebab saya je pelajar KW saya yang join program ini. Tak dapat masuk link tu, masuk link apa sebenarnya tu? Kalau link tadi tak apa, kamu salin betul-betul link salin tu, sebab tu saya kata ada buku, ada kertas, ada pen. So kamu salin dulu, so habis kelas ni bila off terus buat, senang, tak ada masalah. Okay, boleh So terima kasih semua pada yang hadir. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama-sama. Untuk guru-guru sabar sebentar. Yang live pun sama sabar. Sama bawa pasal itu. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada yang baru masuk Ada yang baru masuk yang minta maaf. Mungkin bukan ni, mungkin sebab limit dia 40 kot, saya tak pastilah. Tak apalah. Tapi sepatutnya kalau ikut boleh limit 250 orang. Mungkin tak tahulah kenapa apa isu dia sampai jadi dia tu. So kalau ikut kelas kita dah tamat. So itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada yang baru masuk. Jangan risau. Saya rekod dan saya akan masukkan dalam YouTube. Kamu boleh tengok balik dekat dalam YouTube dan kamu boleh ikut ujian-ujian tu nanti. Okay? Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh off. Ya, bye-bye.